Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita menyambung perbincangan kita tentang bagaimana kita nak mencapai khusyuk. Yang khusyuk itu adalah nyawa kepada solat kita. Tanpa khusyuk, solat kita umpama bangkai. Dan tentulah kita tidak mahu menyerahkan bangkai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah bincangkan bagaimana langkah yang pertama dan langkah yang kedua, iaitu yang pertama untuk mencapai khusyuk ialah kita cari pengertian pada rukun qauli dan rukun fi'li, pada bacaan dan pada perbuatan-perbuatan dalam solat. Ada 13 rukun kan, dan 13 rukun dalam solat tu ada yang rukun qauli, ada rukun fi'li dan ada rukun qalbi. Yang pertama kita dah bincangkan, iaitu mencari pengertian, kita memusatkan ataupun fokus dan serius kepada apa yang sedang kita ucapkan, ada apa yang kita buat, dan untuk membantu pemusatan pemikiran fokus kita, kita perlu menjaga 3 kiblat, quote and unquote, dalam solat. 3 kiblat dalam solat. Setengah orang kata selalunya satu kiblat aja. Tidak, ini bukan ajaran baru, hanya tips saja 3 kiblat dalam solat. Pertama, kiblat dada. Kiblat dada kita mesti sentiasa menghadap Baitullah di Makkah. Kiblat dada. Yang kedua, kiblat mata kita. Kiblat mata kita mesti terus melihat tempat sujud. Yang ketiga, kiblat hati kita. Kiblat hati kita mesti terus-terusan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dada kita teralih daripada Baitullah dengan sengaja, maka batal solat kita. Sekiranya mata kita ini meliar, melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang dan sebagainya, tanpa kita pusatkan ataupun tanpa kita fokuskan ke tempat sujud, dan semasa tahiyat kita lihat pada tangan jari kita, kalau kita gagal mengawal pandangan mata kita, yang mana radius penglihatan kita menjadi luas, waktu itu makruh hukumnya. Dan dalam hadis mengatakan sudah terkena panahan syaitan. Artinya mata jangan liar dalam solat, fokus tempat sujud. Dan hati kita ini perlu sentiasa mengingati Allah. Kalau hati kita terbabas, terbias daripada mengingat Allah, maka waktu itu hilanglah khusyuk. Jadi kita pertama, kita kawal dada kita. Yang kedua, untuk khusyuk hati, jaga mata kita, kerana mata kita adalah jendela bagi hati kita. Jaga mata kita dan insya-Allah hati kita akan mudah difokuskan. Jadi jalan yang kedua. Yang ketiga ialah yang ini dah lain dah. Yang tadi masih melibatkan pengertian, pemusatan, itu pemikiran, tetapi yang ini melibatkan rasa dah. Yang ketiga, dia mesti apabila kita solat, kita datangkan rasa haibah kepada Allah. Rasa haibah. Haibah ni apa? Kita membesarkan hebatnya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita takbir, kita kena merasakan Allah itu besar. Dunia kecil, urusan yang lain tu sudah jadi kecil, diri kita jadi kecil, segala-galanya kecil. Kita tinggalkan di belakang. Allahu Akbar, surrender kepada Allah yang Maha Besar. Dunia segala-galanya kecil, semuanya tak penting. Yang penting waktu itu hanya Allah yang Maha Besar. Inilah yang dikata ni. Sebab itu saya katakan berkali-kali bahawa untuk kita dapat merasai keagungan dan kebesaran Allah, first thing first, terlebih dahulu kita perlu ada ilmu tauhid. Kena belajar awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, mengenal kebesarannya. Kita kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat menggambarkan kesempurnaannya. Jadi kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-namanya yang baik, Asmaul Husna, Al-Qahharnya, Al-Jabbarnya, Al-Musawwirnya. Segala-galanya bila kita dah ada ilmu tentang tauhid, maka apabila kita sembahyang, walaupun sembahyang tu hukum fiqh,
tetapi tauhid dan fiqh tak dapat dipisahkan. Akhirnya apabila kita melafazkan takbir, ya, angkat takbir, itu sunat, tapi melafazkan takbir itu wajib. Itu rukun. Yang rukunnya ialah melafazkan takbir. Subhanallah, waktu itu kita akan rasa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab tu berkali-kali saya tegaskan bahawa, ya, ilmu itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Dalam konteks ni, solat itu adalah amalan, tetapi dia perlu ada imamnya. Imamnya ialah tauhid. Jadi kalau kita belajar tauhid, memahami tauhid, menghayati tauhid, iaitu keimanan dan kebesaran kepada Allah, maka insya-Allah baru kita dapat rasa haibah. Ya, dia beza, ya, orang-orang yang hebat, orang-orang muqarrabin, dia rasa dulu baru dia ucapkan. Dia rasa Allah tu hebat, Allah tu besar, maka Allahu Akbar. Kita tidak. Kita lafaz dulu Allahu Akbar, baru nak datangkan makna ke dalam supaya Allah tu besar. Dia beza, ya, macam I love you lah. Kalau kita kata aku cinta pada engkau, pada kau, ya, kita tak sebut I love you baru kita nak rasa. Kita rasa dulu cinta baru kita lafazkan. Betul? Rasa dulu baru lafaz. Itu orang muqarrabin. Tapi orang awam macam kita, kadang-kadang kita bermula dengan lafaz dulu baru nak rasakan cinta. Baik, ini rasa hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kerdil dan kecilnya kita, ya. Sebab itu apabila kita tunduk rokok, artinya kita tunduk pengabdian kita kepada Allah. Kita sebagai hamba-Nya, kita hina Allah yang Maha Besar. Rokok itu tidak kita berikan kepada makhluk. Rokok hanya kita berikan kepada Khaliq. Itu artinya nak rasa haibah. Yang kedua, kita tengok, ya, apabila kita solat, kita perlu ada rasa khasyah ataupun rasa takut kepada Allah. Mesti ada rasa takut kepada Allah dalam solat. Jangan dia berasa berani dengan Allah. Takut tu tentang apa? Takut itu ialah takut pada kemurkaan Allah. Takut apa? Takut kepada azab Allah. Takut apa? Takut kepada neraka Allah. Subhanallah. Ya. Artinya masa kita solat mesti ada rasa takut. Seperti mana kita sedang berdepan, ya, dengan satu pengadilan yang mana hakim nak jatuhkan hukuman dan kita sudah dirasa bersalah. Oh, dalam hati kita, ya Allah, takutnya hakim ni jatuh hukuman seumur hidup ke, hukuman mati ke. Rasa macam tu, rasa takut. Ya, begitu, ya. Supaya nantinya apabila kita ada rasa takut, takut itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Dia berbeza antara takut kepada Allah dengan takut kepada harimau. Kalau kita takut pada harimau, kita bertambah jauh daripada harimau, nak lari daripada harimau. Tetapi takut kepada Allah, kita jadi dekat kepada Allah. Contohnya macam mana? Ayah kita lah. Memang kita takut pada ayah kita, tetapi, ya, hendaklah kita walaupun takut pada ayah, tetapi kita sayang, kita dekat kepada ayah. Jadi lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah menimbulkan rasa takzim kita. Apabila kita ada rasa takut, kita buat tu dengan tidak ada lalai lah, fokus sungguh. Agaknya macam mana apabila kita bercakap dengan yang di Pertuan Agong lah, ketika kita diajak ke istana. Agong tanya, apa khabar? Wah, kita waktu tu kita, Agong baik je. Bukan begitu, kita akan kata, baik tuan. Dengan gitu, apa rasa takut pada apa? Kebesarannya. Tapi dengan Allah lebih-lebih lagi. Itu rasa khasyah, ya. Baik, tetapi rasa khasyah, ya, rasa Allah Al-Qahar, rasa Allah Al-Jabbar, rasa Syadidul Iqab, ya, iaitu apa? Seksanya yang maha pedih itu perlu diimbangkan dengan satu rasa. Okey, yang rasa yang seterusnya, ya, iaitu harap ataupun roja. Harap kepada Allah. Jangan hanya takut kepada Allah, tetapi imbangi rasa takut tu dengan harap. Ya, harap keampunannya, harap akan syurganya, harap kepada rahmatnya, harap kepada nikmatnya. Sebab itu, ya, kita dengan antara takut dengan harap ni dalam kehidupan kita hendaklah 50-50. 50 rasa takut, khasyah, 50 rasa harap. Jangan terlampau banyak takut hingga menyebabkan sangka buruk dengan Allah. Allah nak siksa kita, Allah nak campakkan kita ke neraka. Itu, ya, terlalu takut. Imbangkan dengan harap.
Harap itu Allah, kita harap keampunan. Jadi dia 50-50. Takut dan harap umpama sayap kiri dan sayap kanan. Dengan sayap kiri dan sayap kanan yang mengibas ni, yang bergerak, barulah burung boleh terbang. Kalau satu je yang berkepak, satu saja yang mengibas, tidak akan terbang. Dua-dua, khauf dan raja, khasyah dan raja. Subhanallah, sebab itu kita dulu dengar kita syair daripada Imam Syafi'i. Orang kata syair ni, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aku ala naril jahim, dan sebagainya. Ya Allah, aku ni tak layak masuk ke syurgamu, tapi aku takut tentang azab nerakamu. Yang ini apa? Yang pertama tu ialah takut, aku tak layak untuk syurgamu ya Allah, tapi aku takut jatuh ke nerakamu ya Allah. Maka ampunkanlah dosaku ya Allah, sungguhnya Engkau pengampun pada dosa-dosa besar, mengampunkan dosa-dosa besar. Jadi dalam syair ini ataupun syair yang sudah dijadikan nasyid ini, dia ada unsur takut dan harap. Itu indahnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Walaupun kita memohon syurga, dan mohon syurga itu syurga Firdaus, tetapi mesti ada rasa takut dihumbankan kepada api neraka. Waqina azabannar dalam doa kita. Okey, itu rasa harap. Harap kepada Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Wahhab. Tadi kita takut pada Al-Jabbar, Al-Qahar dan sebagainya. Baik, mesti ada rasa malu yang seterusnya, rasa malu, rasa akhir ni, yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kita rasa malu tak kalau orang tahu rahsia kita? Rasa malu. Tapi sedar tak kita, Allah lebih tahu tentang segala rahsia kita. Masa silam kita, kalau orang paparkan setiap orang ni ada masa silam yang gelap, kalau telah dijadikan entry dalam Facebook, kita malu sungguh-sungguh. Ini di hadapan Allah dalam solat, Allah tahu segala-galanya. Rasa malu kita kerana kederhakaan kita, kerana kemaksiatan kita yang kita boleh sembunyikan daripada manusia. Mana mungkin kita boleh sembunyi daripada penglihatan Allah. Selalu dikatakan kalau orang memuji kita kerana apa? Kerana Allah menutup aib kita. Tapi bila kita solat, Allah yang maha mengetahui tentang aib kita, itulah yang kita sedang berhadapan. Kenapa tak rasa malu? Dan rasa malu kerana apa? Kerana nikmat-nikmat yang Allah terlalu banyak bagi kita. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha, kata dalam Quran. Sekiranya kamu nak menghitung atau membilang nikmat itu, nescaya kamu tidak akan terhitung. Gunakanlah kalkulator yang paling canggih sekalipun, tak dapat nak hitung nikmat Allah. Bayangkan, sekiranya menghitung nikmat Allah sekalipun, itu pun kita tak dapat, itu pun tak dapat kita hitung, tak dapat kita lakukan. Mana mungkin kita dapat membalas nikmat itu dengan taat? Menghitung pun dah tak mampu, macam mana kita nak bayar? Hutang kita pun kita tak mampu nak hitung, macam mana kita nak bayar hutang? Artinya kita ni sentiasa dalam keadaan berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita peminjam yang tidak pernah membayar, tetapi terus meminta pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu perlu kita ada rasa malu. Kalau ada orang yang berhutang dengan kita di dalam satu majlis, orang yang kita berhutang dengannya, minta maaf orang yang kita berhutang dengannya dalam majlis, kita sedang cakap-cakap ni, kita malu dia ada, sebab kita belum bayar hutang. Ada setengah orang, bila orang berhutang tu, dia sisihkan jalan, tak mau jumpa. Sebab apa? Rasa malu, rasa segan dan sebagainya. Subhanallah, begitu juga kita dengan Allah. Dan apabila kita beramal, Allah tahu. Bila kita riak, nak pamerkan amal kita, bila kita sum'ah, kita suka dengar pujian-pujian orang terhadap amal kita, kita ujub, kita hairan dengan diri kita apabila kita dapat beramal. Sedangkan hidayah dan taufik untuk beramal, tenaga yang kita untuk beramal, semua datang daripada Allah. Mengapa kita tergamak? Mengapa kita tega untuk riak? Mengapa kita tega untuk ujub? Mengapa kita tega untuk sum'ah? Semuanya kerana tidak ada malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah di dalam solat tidak ada malu, mana mungkin kita rasa malu di luar solat dengan Allah? Maka binalah rasa malu dengan Allah di dalam solat kita. Ini penting. Baik, sekarang kita tengok
Bagaimana tips-tips untuk kita benar-benar melaksanakan solat yang khusyuk? Jadi saya dah katakan, tidak khusyuk bukan alasan untuk tidak solat. Sebaliknya, tidak khusyuk adalah satu dorongan untuk kita lebih serius, lebih fokus untuk solat. Saya dah katakan, solat adalah kualiti kehidupan kita. Jadi tip yang pertama, solat yang khusyuk bermula daripada wuduk yang khusyuk. Waktu kita wuduk itu, itu dah dalam perjalanan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Jadi jangan ambil remeh, jangan ambil ringan tentang wuduk. Wuduk ni kita kena hayati rukun wuduknya, 2 kering 4 basah itu, niatnya, tertibnya itu kering, membasuh muka, membasuh tangan, basuh betul-betul mengikut hukum fiqh yang kita belajar, sempurnakan betul-betul. Kalau yang perlu kita basuh, kita basuh. Jangan lalukan. Tangan ini kita kena basuh, kena gosok, usap, bukan lalukan saja begitu. Jadi kena betul-betul. Dan jangan hanya perlakuan-perlakuan wuduk itu hanya di sudut teknikal dan mekanikal semata-mata, lahiriah, tetapi nak yang hayati. Bila kita membasuh kepala, kita seolah-olah membasuh pemikiran kita, membasuh penglihatan kita, membasuh lidah kita dan sebagainya, tangan kita daripada melakukan kejahatan, kaki kita yang pernah melangkah ke kejahatan. Sebab itu wuduk yang dihayati benar-benar akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan gugur dosa-dosa kecil. Subhanallah. Jadi perjalanan menuju solat yang khusyuk sudah bermula ketika kita berwuduk. Itu wuduk kita kena jaga. Jangan membazir air. Subhanallah, bagaimana kita nak dapat khusyuk kalau waktu kita mengambil wuduk kita membazir? Yang membazir itu adalah disukai oleh syaitan. Jadi awal-awal kita jaga. Dan waktu kita wuduk, kalau boleh kita menghadap kiblat. Kalau dalam bilik air kita jangan baca bismillah, tapi kalau dalam bilik air, kadang-kadang tempat wuduk kita sekali dengan tandas. Jadi itu. Subhanallah, kita jaga sungguh-sungguh, jangan bercakap-cakap. Tak salah untuk kita bercakap waktu wuduk, tetapi eloknya waktu kita mengambil wuduk tu dah kita jaga fokus kita dah. Sebab tu kalau kita tengok Imam Ali Zainal Abidin, cicit ataupun cucunda Rasulullah SAW, maka masa mengambil wuduk tu muka dia dah pucat lesi dah. Bila orang tanya kepada dia, kenapa muka pucat lesi? Dia kata, aku sebentar lagi akan menghadap kepada Allah dan akan berjanji untuk taat dan patuh. Sebelumnya aku telah berjanji dalam solat, sebelum dah janji, kemudian jalani kehidupan, kemudian nak berjanji lagi lepas ni, kemudian nak berjanji lagi. Subhanallah. Dia rasa takut kerana janji-janji itu sering dimungkiri. Okey, itu selalu. Yang kedua, untuk dapat khusyuk ialah kita jaga makan minum kita. Subhanallah, jangan makanan yang haram, zatnya ataupun sumbernya. Begitu juga elakkan makan makanan yang syubhat. Contoh, jaga makanan kita. Kerana makanan kita ada kaitannya dengan khusyuk hati kita pada solat. Orang yang tidak jaga makanan, makan yang syubhat, bila-bila makanan yang haram, solatnya sah tetapi tidak akan khusyuk. Itu Kemudian jaga pandangan mata kita, pendengaran kita. Subhanallah. Pandangan mata kita ini menyebabkan hilang kemanisan dalam ibadah. Sebab tu kalau kita nak kemanisan dalam ibadah, kena jaga mata kita. Kalau kita tak jaga mata kita, kemanisan ibadah kita tidak akan temui. Kemanisan dalam ibadah iaitu khusyuk, antaranya khusyuk dalam solat. Mana mungkin kita khusyuk dalam solat sekiranya mata kita liar, mata kita memandang yang haram, mata kita melihat aurat orang lain, mata kita memandang saudara kita dengan pandangan yang hina dan mencemooh. Kita kena itu. Begitu juga kena jaga lidah kita. Lidah yang banyak mengumpat, lidah yang banyak maksiat. Sekarang ni jarilah kebab entry dalam media sosial. Payah untuk kita dapat untuk solat yang khusyuk. Saya teringat katakan bahawa kalau seorang itu malas beribadah, malas untuk solat ni tanda orang munafik. Bangun tu dengan rasa malas, rasa macam mana kalau rasa malas,
nak mengerjakan solat dapat khusyuk. Kenapa rasa malas tu? Ya, kata para ulama menegaskan malas itu datang daripada dosa-dosa kita. Jadi kalau kita melakukan dosa, dalam konteks ini dosa mata dan dosa lidah, maka payah untuk kita mencapai khusyuk. Kemudian kata Imam Ghazali, salah satu cara untuk mencapai khusyuk hendaklah ada waktu pause, waktu hening rasa namanya. Ya, kita nak solat 1.31, ya, maka pukul 1.20 kita dah stop dah perbuatan lain. Dah stop dah. Kita ambil hening rasa lebih kurang 5 ataupun 10 minit sebelum solat, katalah 5 minit sebelum solat, kita bezakan antara perbuatan kita dengan solat tu. 5 minit tu senggang waktu untuk apa? Kita selawat, kita zikir, kita apa, itu waktu hening rasa. Bila dah waktu solat masuk, baru kita solat. Jangan masuk solat 1.31 Zuhur kata, dah masuk aja kita kerja, masuk je solat 1.31 kita pun terus. Kita tidak bezakan waktu senggang sikit untuk difrag ataupun untuk untuk pause kejap untuk kita dapat solat yang baik. Kemudian baca isti'azah, ya, baca qul a'udzu birabbin nas waktu solat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala diberi khusyuk di solat yang khusyuk dengan menghapuskan gangguan. Seperti mana kita nak baca Quran, mula-mula dengan ta'awuz, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dalam kita nak melaksanakan solat juga kita mesti mohon kepada Allah dengan insya-Allah, ya, minta berlindung daripada gangguan syaitan. Jadi itulah tips ataupun kaedah untuk mencapai solat yang khusyuk. Mari kita sungguh-sungguh jayakan, amalkan, dan insya-Allah mudah-mudahan sebelum kita mati kita dapat menikmati solat yang khusyuk, dan itulah bekalan kita dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.